Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula pengajian kita dan kita sampai kepada hadis ataupun kisah yang ke-13. Pada muka surat 53. Betul? Kuliah yang lepas kita dah sebut tentang teguran Rasulullah kepada sahabat yang masuk ke dalam masjid duduk tanpa mendirikan salat tahiyatul masjid. Itu kuliah yang lepas lah. Untuk kuliah malam ini muka surat 53. Muka surat 53, hadis yang ke-13 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Dia berkata, tuan-tuan boleh tengok muka surat 53. Anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirr faqala ba'duhum la atazawwaju an-nisa wa qala ba'duhum la akulu al-lahm wa qala ba'duhum لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Hadis rawahul Bukhari. Kita tengok terjemahan dia. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat tu ada terjemahan dia. Okey? Sekumpulan sahabat Nabi, anna nafar. Nafar ni dia 3 orang ke 9, dia panggil nafar. Kalau disebut nafar maksudnya 3 atau 9 lah. Tapi dalam kes ni 3 orang. Ada sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengan isteri-isteri baginda untuk bertanya, sa'alu, untuk mereka itu bertanya kepada isteri-isteri Nabi, apakah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah fi sirri, pada waktu malam, yakni di rumah. Sebab itu mereka datang bertanya kepada isteri Nabi. Mereka pergi tanya isteri Nabi, Nabi ni malam-malam duk buat apa? Dia semayang macam mana? Apa amalan yang dia lakukan? Berapa banyak dia semayang? Berapa banyak Quran dia baca? Lama mana dia semayang? Dan sebagainya. Setelah diberitahu kepada mereka tentang amalan yang dilakukan oleh Rasulullah,
Lalu mereka berkata, selepas mereka dengar apa yang disebut oleh isteri-isteri Nabi ini, dalam sebahagian riwayat antaranya Aisyah radhiyallahu anha, dia cakap apa? Dia kata Nabi ni selepas daripada Isya dia akan tidur terus. Sebab itu Al-Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin ada diletakkan satu bab. Saya sebut Riyadhus Salihin ni pasal tuan-tuan banyak mengaji, banyak baca kitab ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah dia letak satu bab di dalam Riyadhus Salihin, bab pada menyatakan tentang makruh, dibenci, dilarang hadis bercakap atau bersembang kosong ba'dal Isya, selepas daripada Isya. Kerana tabiat Rasulullah ni kebiasaannya, Nabi ni bila dia lepas daripada malam, lepas daripada salat Isya, dia tidur. Dia terus tidur. Lepas tu dia bangun 1/3 akhir. Maksudnya dekat dengan subuh. Sebab itu Al-Imam Nawawi dia letakkan satu bab dan dia bawa hadis-hadis larangan yang menunjukkan makruh, tak disukai jika kita tak ada sebab. Maksudnya kalau kita ada keperluan mesyuarat masjid ke, ada kenduri, ada mesyuarat kenduri ke, ada perkara yang penting untuk kita buat, ada kelonggaran lah. Tapi kalau tak ada apa, kita balik, kita tidur. Bukan balik pergi tengok TV ke apa kan, balik kita tidur. Okey, tapi dia kata mai tua-tua ni bukan nak mau tidur sangat dah, bukan nak mau lena sangat dah, kan? Tak ada nak subuh bangkit. Kan? Alhamdulillah, itu satu nikmat. Sebab bukan semua orang Allah Taala rezeki boleh bangkit. Bangkit malam ni rezeki. Bangun di tengah malam ni satu rezeki yang Allah bagi pada sebahagian manusia, yang Allah tak bagi pada sebahagian orang. Jadi siapa-siapa yang Allah Taala gerakkan untuk dia bangun, satu nikmat, satu anugerah yang Allah khaskan untuk dia. Yang tak bangkit atau yang tak dibangun ataupun tak digerak, jangan dia redha pula. Dia tak apalah, bukan habuan aku. Tak, dia kena usaha lah. Dia kena usaha, kan? Okey. Jadi kalau kita nak pergi gym ke apa ke, kita pergi siang, malam kita jangan pergi. Malam kita balik lena. Okey. Tapi ada orang dia kata kalau kita tidur awal pun bukan nak bangkit. Dalam kehidupan ni macam itulah tuan-tuan. Kita kadang-kadang buat segala sebab yang Allah suruh, sunnatullah, tetapi hasilnya belum tentu seperti yang kita rancang. Kita kadang-kadang tidur awal tak bangkit, tidur sayuk kita bangkit, tetapi adatnya tidur awal kita akan bangun awal. Boleh? Sebab itu sunnatullah itu ketetapan yang Allah buat. Makan kenyang, betul tak? Tapi tak semestinya orang makan tu mesti kenyang. Tapi sunnatullahnya untuk bangkit awal kena tidur awal. Tapi kalau siapa yang boleh bangkit sayuk, lepas tu dia dia boleh tidur sayuk, dia bangkit awal, alhamdulillah, rezeki untuk dia. Kemudian orang tanya, dia kata ada tak hadis larangan tidur selepas subuh? Hadis tidur lepas subuh tak ada yang sahih. Ada tak hadis Nabi larang tidur lepas subuh? Tak ada yang sahih. Satu pun tak ada. Cuma di kalangan para ulama, di kalangan salaf, di kalangan sahabat, tabi'in, imam-imam, mereka tak sukalah jika tak ada sebab untuk tidur. Satu orang mungkin dia kerja malam, shift malam, nurse ke apa ke, dia tak boleh tidur malam, esok lepas subuh dia boleh tidur, tak apalah, dia ada sebab kerana kerja. Tapi kalau semata-mata kita tak tidur lepas subuh tu, dibenci oleh sebahagian salaf. Kerana ada hadis Nabi doa keberkatan pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatlah urusan umat aku pada waktu pagi. Jadi kata para ulama, walaupun tidak ada hadis yang khas larang kita tidur selepas subuh, tetapi hadis yang Nabi doa keberkatan dalam urusan kita buat pada waktu pagi itu menunjukkan bahawa galakkan untuk orang Islam ni bangkit awal dan buat kerja awal.
Itu satu motivasi lah untuk kita. Okey. Jadi Nabi ni dia tidur. Dia tidur, lepas tu dia bangkit. Bukan dia tak tidur langsung. Okey, lepas dah habis cerita tu, dan isteri Nabi juga bagi tahu apa lagi? Dia kata Nabi ni kalau dia puasa, kita tengok dia puasa, kita akan kata dia tak makan. Tapi kalau kita tengok dia makan, kita kata macam dia tak puasa. Apa maksud dia? Ada hari dia puasa, ada hari dia makan. Ada hari dia puasa, ada hari dia makan. Maksudnya bukanlah sepanjang masa tu dia puasa. Habis sangat kita tengok dalam hadis yang masyhur, hari Isnin Khamis tu memang ada riwayat Nabi puasa. Kemudian ada riwayat Nabi kempen 3 hari sebulan. Kemudian ada riwayat hari-hari putih. Tapi maksudnya bukanlah senantiasa Nabi tu dalam keadaan berpuasa. Pasal itu kita tengok dalam hadis, kadang-kadang Nabi balik tanya, ada apa nak makan? Tak ada makan, Nabi puasa. Kemudian kita tengok ada hadis Nabi puasa, betul tak? Pagi tu Nabi puasa, betul tak? Lepas tu orang hantar makan. Lepas tu Nabi makan. Orang hantar mai makan, Nabi tengok, Nabi buka, Nabi makan. Puasa sunat lah. Ada orang panggil makan kenuri, Nabi pergi, Nabi makan. Bahkan ada sahabat Nabi tanya pasal apa hang tak makan. Dia kata aku puasa. Dia kata kawan kita teruk dah duk masak, makan lah. Maknanya ada ketika Nabi makan lah. Okey. Dan kita tahu Nabi kahwin. Main dengan isteri, bergurau. Aisyah banyak cerita. Aisyah kata Nabi suka bergurau dengan dia. Ketika Nabi kurus, lawan lari. Ketika Nabi kurus, aku kalah. Di hujung-hujung usia ni Nabi dia gemuk sikit. Ada sebahagian riwayat kata Nabi kerap kencing. Dan dia berat, dia berisi. Dan sebab itu kita tengok ada hadis Nabi salat duduk. Kerana dia berisi, dia berat sikit. Aisyah kata masa tu kalau lawan lari, aku menang. Maknanya dalam hidup Nabi ni ada ketika, ada waktu dia bersenda gurau, dia bermain, kan? Bukanlah senantiasa dia itu melakukan ibadat. Orang pergi tanya Nabi dia buat apa? Nabi masuk rumah baca Quran, pagi pergi sembahyang, balik sama balik baca Quran. Tak, tu bukan Nabi ya. Ada ketika dia bergurau dengan isteri dia, keluar bersembang dengan kawan-kawan dia, kan? Pergi ke pasar, kehidupan manusia, insan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila depa dengar apa yang disebut oleh isteri-isteri Nabi ni, maka dalam sebahagian riwayat depa kata apa? Dalam sebahagian riwayat dia kata, dalam ni dia ringkaskan. Tetapi ada perkataan yang mereka sebut. Bila mereka dengar apa yang disebut oleh isteri Nabi, depa kata apa? Depa kata, "Aina nahnu minan nabi?" Ini perkataan dia. Aina nahnu minan nabi? Macam di manakah kita nak dibandingkan dengan Nabi? Ini ramai orang duk cakap. Nabi tak apalah. Kita ni siapa nak banding dengan Nabi? Kadang-kadang kita kata benda ni Nabi tak buat. Dia kata, hang jangan duk kira Nabi. Nabi Allah ampun dosa dia. Dia Nabi. Buat lagu mana pun tak apa. Dia semayang sikit pun dia memang masuk syurga. Kita ni tak ketahuan lagi. Jadi kita kenalah lebih pada Nabi. Boh tu ada dah. Kita kata Nabi tak baca lagu hang baca ni. Dia kata hang duk kira Nabi. Nabi tak baca apa pun tak apalah. Kita ni kena lebih lah pada Nabi. Kena, kalau Nabi buat dua, takkan kita nak buat dua, kita kena buat lebih. Pasal Nabi ni pada kedudukan dia tu, Allah dah ampun. Qad ghafarta ma taqaddam. Qad ghufira lahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Dia berkata tak boleh. Kita tak boleh buat lagu takat Nabi buat. Dia sebut. Kalau Nabi tidur, kita tak boleh tidur. Sebab Nabi ni qad ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar.
Kerana Nabi ini pada kedudukan yang berbeza. Sebab itu siapa yang guna alasan kita tak boleh compare dengan Nabi, kita tak boleh banding amalan kita dengan amalan Nabi, sebab Nabi itu maksum, Nabi itu dijamin syurga, kekasih Allah, pahala dia memang banyak dah, Tuhan memang dah pilih kasih kat dia semua dah. Kita kena lebih daripada Nabi, kita kena tambah ke atas. Pasal apa? Pasal kita bukan sama dengan Nabi. Hujah itu dibantah oleh Nabi sendiri. Kan? Setengah lagi syakan. Lagi syakan dia cakap. Kita pasal apa? Duk usalli, Usalli ni tak ada masalah. Kan? Tapi jangan kata dia wajib lah. Kan? Pasal dia pun tak ada dalam hadis. Talaffuz bin niyah ni. Kan? Usalli. Cuma bila kita tanya pasal apa usalli? Nabi tak usalli. Nabi Allahu Akbar. Tak ada satu riwayat dengar, sahabat dengar kata Nabi usalli. Tak ada. Ada ustaz kot sahabat duk mayang belakang dengar Nabi usalli? Tak ada. Memang tak ada. Tak ada. Lepas tu pasal bawa usalli, dia kata nak perkemah sikit. Tam tu sakan. Dan jawapan tu, dia kata kita nak perkemah sikit semayang ni. Seolah-olah orang yang bila dia semayang Allahu Akbar tak kemah, tak kejap, tak kukuh, tak masuk tu tak elok lah. Tapi usalli, yang ni kemah, yang ni kejap. Yang ni kalau masuk tu kira masuk perak betul ya dia. Kita kata cermat sikit lah. Pasal bila kita kata nak perkemah ni, maksud hak Nabi bawa tu tak kemah. Pasal benda yang kita kata nak perelok ni benda maksud faham tambahan tu. Perkemah dengan perelok ni maksudnya asal benda tak kemah. Kan? Itu satu saya nak sebut lah. Lepas tu katalah mereka ni oleh kerana Nabi itu telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, maka dia kata kita kena lebih daripada Nabi. Mereka lebih. Apa tujuan mereka ni? Tak apa kita dengar dulu. Mereka nak buat apa? Faqala ba'duhum, berkatalah salah seorang daripada mereka itu, la atazawwajun nisa, aku tidak akan berkahwin dengan wanita. Maksud dia tak mau menikah. Dia tak mau menikah, dia nak buat apa? Dia nak buat ibadah. Bagus. Dia tak mau kahwin pasal dia nak buat ibadat. Dia nak fokus, dia nak tumpukan keseluruhan waktu dia untuk beribadah kepada Allah, kerana bagi dia berkahwin ini mengganggu fokus. Nak kena bila kita menikah kita bersabarlah. Kalau kita tak menikah, kita boleh baca Quran, kita boleh mayang, boleh berzikir, tak ada siapa nak kacau, tak ada siapa kita nak kalut, duk pesah apa semua. Betul tak tuan-tuan? Apatah lagi kalau bini banyak. Lagi kalut. Kan? Sekali bantak berah rumah ni telefon garam tak ada, mati kot tengah jalan lagu tu. Kan? Kita kata, tengok haji ni teruk lah. Terkejak mai sana, terkejak mai sini, pusing, sterin sampai nak lucu. Dia kata demikianlah setiap kesenangan itu bermula dengan kesusahan. Tapi benda tak tahulah kita. Okey, dia kata dia tak mau kahwin. Seorang pun dia tak mau. Seorang pun kalut dia tak. Wa qala ba'duhum, yang seorang lagi dia kata apa? La akulul lahm. Dia kata dia tak mau makan daging. Dia tak mau makan daging. Dalam sebahagian riwayat dia kata, yang ni dia kata dia tak mau makan daging. Dalam sebahagian riwayat dia kata wa ana asumud dahr abada wala uftir. Dua-dua tak betul lah. Maksudnya dua-dua tu perbuatan yang dilarang. Yang seorang tak mau makan daging, saya pernah dengar ataupun saya pernah terbaca, kenapa sebahagian manusia bila dia nak menyucikan diri, dia pun tak mau makan daging. Sebab kita tengok sebahagian sami-sami ataupun orang-orang yang nak dekatkan diri kepada, bukan kata sami geng sebahagian orang Islam yang join tarikat ni, join sunnah,
Duk kira nak makan daging ke? Duk kira kambing. Ni satu bab je orang sunnah ni. Kan? Halal ke lain dia tak kira, halal ke kambing. Dia kata, kita dah lama duk mengaji sunnah ni, kena buat kambing. Amboi. Hang yang lapar pun dia tenyeh atas sunnah pula. Berapa kali Nabi makan kambing kan? Duk baca hadis yang sekali-sekala Nabi makan kambing. Yang Nabi puasa kerap tu tak baca. Tak apalah, tapi saya nak habaq ya, Nabi tak apa dia makan kambing. Sebagai riwayat kan, Tapa pi jampi tahu, Abu Sa'id pi jampi. Depa boleh kambing. Nabi tanya kat aku tak ada lah. Maksudnya Nabi makanlah. Okey. Kata depa ni wallahu a'lam, sebahagian tarikat pun tak bagi anak murid dia makan daging. Anak murid lah, tok guru tiba cerah. Sebahagian tarikat ni kata daging ni, pasal itu kita ada di setengah-setengah ajaran, di jenis ajaran vegetarian. Pasal jenis sayur ni. Kesihatan tak apalah. Tapi daging ni dikatakan dia ini sesuatu yang bersifat darah. Bila dia bersifat darah, apa dia jadi? Dia merangsang nafsu. Dia dikatakan daging ni, tak tahulah pahaman ni betul tak betul, saya tak tahulah. Daging ni berdarah, bila kita makan dia menaikkan nafsu dan dia menaikkan syahwat kita. So kita tak boleh makan daging. Daging ni tak bagus dari sudut yang inilah kan syahwat kita ni. Wallahu a'lam. Okey. So sebab tu kita tengok geng-geng tu semua ada tokong sayur. Semua makan sayur. Ada? Tu. Dia. Oh, isakan. Tapi kita kalau tarikat tak makan daging ni, ingat tak cuci diri pun tak apa. Okey. Lepas tu dia kata apa lagi? Yang seorang lagi dia kata wa ana la anamu ala firash, aku tidak akan tidur di atas katil. Maksudnya dia tak melena. Malam dia tak melena, dia nak berjaga sepanjang malam. Untuk apa? Untuk mendirikan salat. Fabalagha dhalika an-nabi, berita, cerita, perkataan, amalan, niat yang depa nak buat ini sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan memujanya. Hamidallah. Ini style Nabi. Bila dia nak bercakap, dia nak berucap, dia speech, dia start dengan innal hamdalillah dan puji-pujian kepada Allah. Kita pun kalau kita bercakap dalam syarat ke, dalam ucapan kita ke apa ke, sebelum kita sampai kita nak bercakap, kita puji Allah sikit. Paling lekeh alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita selawat sikit pada Nabi. Ini sunnah apabila Nabi nak berucap. Kemudian waqala ma bal aqwam qalu kadza. Nabi kata, apakah keadaan orang-orang yang cakap macam ni? Maksudnya Nabi tegur. Pasal satu hadis ni masuk dalam buku kita. Nabi membantah, mengkritik, menegur dan memperbetulkan apa yang mereka niat nak buat tu. Tak betul. Tuan-tuan, inilah satu lagi yang kita nak kena faham. Nampak? Nabi larang orang buat ibadah. Ini yang mereka duk kata tu. Mereka ni bukan boleh. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Orang nak baca Quran tak boleh. Orang nak sembahyang tak boleh. Nampak? Nampak tak? Sebab itu bila kita baca hadis, kita mengaji hadis, kita dengar hadis, kita fahamlah. Bukan, Nabi bukan marah nak sembahyang tu. Nabi bukan marah isu nak puasa tu. Nabi marah apa? Nabi marah sikap dengan tindakan itu yang melampau, melebihi daripada apa yang Tuhan wajibkan, Tuhan suruh. Pasal itu bila kita larang satu amalan, jangan hukum depa ni bukan suka baca Quran. Orang larang hang pi baca Quran kan, apa ambil upah, dia kata depa ni bukan suka baca Quran. Kita kata tak ada doa ramai-ramai, zikir derah-derah lepas sembahyang ni, ganggu orang sembahyang. Depa ni bukan suka orang berzikir. Lain tu. Tu tajuk lain. Sebab itu kita akan dengar, tuan-tuan jangan pelik dan tuan-tuan kena faham ni elok-elok. Perkataan orang yang kata depa ni tak suka, depa ni tak suka ni, depa ni bukan jenis baca ni, depa bukan masalah tak suka. Siapa tak suka baca Quran? Orang kata tak boleh baca Quran atas kubur, depa ni kan bagi orang baca Quran ni. Tak bagi orang baca Quran jatuh kafir tu. Benci Quran boleh jatuh kufur tu. Kan? Faham tajuk tu. Bila orang kata hadis ni palsu, tengok depa ni.
Ada boleh depa kata Nabi cakap bohong. Ish. Kita kata hadis tu palsu, dia kata apa? Tengok depa ni Nabi cakap pun depa kata palsu. Tu dia punya faham teruk, kan? Nampak? Ha? Sebab itu kita kena faham konteks dia larang tu apa. Dia tak bagi buat tu isu apa. Sebab itu kadang-kadang bila orang tanya, bolehkah sambut maulud? Belarak-belarak berjanji mahabat. Tak boleh. Tengok mereka ni. Benci dekat Nabi. Ha? Apa tu dia kaitlah. Yang sambut hari tu boleh pula. Bersedia kawan tu boleh pula. Tengok dia pergi tu. Ha? Ini isu. Orang yang tak faham. Pasal tu kita kata, lebih baik awak diam lah. Kan? Daripada awak bercakap, nanti tak jadi isu. Nampak? Kadang-kadang macam tu. Tak tahu lah, biar-biar kan. Okey. So Nabi kata apa? Lakinni. Nabi kata tengok aku. Dalam sebagian riwayat Nabi kata inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Nabi kata sesungguhnya aku ini manusia yang paling takut. Nabi puji diri dia dalam bab yang sepatutnya. Nabi kata sesungguhnya akulah orang yang paling akhsya, yang paling takut. Yang paling takut. Wa atqakum, dan yang paling bertakwa. Tak ada siapa yang lebih takut, lebih bertakwa, lebih kenal Tuhan daripada aku. Apa pasal Nabi sebut macam tu? Nabi nak bagi tahu apa yang aku buat itulah yang Tuhan nak. Itulah yang Tuhan suruh. Dan itulah yang Tuhan perintahkan. Jangan kamu buat andaian tentang Tuhan. Maksudnya apa? Nabi kata tengok aku ni. Aku ni wakil Tuhan, Rasul. Pasal tu Nabi suruh sahabat, apa-apa benda yang berkait dengan agama, kena tengok dia. Kita tak boleh buat andaian. Kita ni, Nabi buka puasa maghrib, tak padan. Kita ingat isyak kot. Lingkup. Kita kata hang pasal apa tak buka puasa lagi? Bang maghrib dah. Hak tu Nabi, tak apalah dia asak nak buka pun tak apa, dia Nabi. Takkan kita nak sama juga dengan dia buka maghrib. Kita tahu mana, puasa pun tak ketahuan, lena bercakap tak elok apa semua. Jadi kita tak boleh buka maghrib, kita kena bagi lebih sikit. Kita buka isyak. Isyak pun tak padan lepas witir hang buka. Dia teruk sangat kot. Maksudnya kalau kita nak duk buat andaian, kita ni nak kena lebih pada Nabi, maka dalam setiap benda kalau kita duk boleh buat andaian lagu tu, Nabi tak payah mai. Setiap orang dia buat andaian dia sendiri. Pasal kita tak sama. Satu orang mai mungkin dia sembahyang maghrib 3. Satu orang mungkin buat 4. Dia kata pasal apa hang buat 4? Dia kata dulu muda-muda saya jarang sembahyang maghrib, mai tua-tua ni saya buat bagi lebih sikit lah. Jahanam kamu. Kan? Satu orang sembahyang isyak 10. Kita tanya, takat 4 dia. Dia kata tak apa, saya pun balik rumah nak mengadap orang tua tu mayang bagi lebih sikit lah. Kurang-kurang pahala lebih. Nampak? Di atas, kalau di atas andaian tu, maka agama akan dibuat seperti apa? Maka berugamalah manusia ikut suka. Ini yang Nabi marah ni. Nabi kata, lakinni as-sum. Dia kata, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli, aku salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah, bukan seorang, ramai. Wa atazawwajun nisa. Nisa ni wanita-wanita. Kalau perempuan, kalau seorang dia panggil mar'ah. Maksudnya Nabi kahwin ramai. Faman raghiba an sunnati, sesiapa yang membenci sunnahku, sesiapa yang tidak mengikut sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Hadis riwayat Bukhari, dan hadis ni juga ada dalam Sahih Muslim. Okey tuan-tuan, hadis ni menunjukkan apa? Kita boleh tengok yang pertama, kita tengok muka surat 54. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan syariat ini untuk menyusahkan hamba-Nya. Apa maksud dia? Maksudnya dalam Islam, segala ibadah syariat yang Allah Ta'ala perintahkan bukanlah untuk menganiaya, menyusah dan juga membebankan kita. Sebab itu semua perkara yang Allah suruh ni kita mampu lakukan.
Tidak ada suatu pun amalan yang Nabi buat ni bersifat bukan luar daripada kemampuan manusia. Tak ada. Semua kita mampu buat. Salat pun 5 waktu. Puasa yang wajib sebulan Ramadan. Semua benda yang mudah. Semua benda yang senang. Pasal tu agama ni tabiatnya mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan nak kepada kamu kemudahan. Tuhan tak nak kamu susah. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنَ الْحَرَجِ. Tidak ada agama yang Allah jadikan di dalam hukum hakam ini menyusahkan kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata ad-dinu yusrun. Agama itu tabiatnya mudah. Sebab itu bila kita belajar sunnah, kita lihat kemudahan, keringanan, kesenangan yang Nabi buat. Bahkan dalam hadis tuan-tuan, Nabi Aisyah kata apa? Ma khuyyiran nabi. Apabila Nabi diberikan 2 pilihan ataupun beberapa pilihan, yang mana satu nak pilih, Nabi akan pilih yang paling mudah untuk dia buat. Kalau kita duduk fikir apa tuan-tuan? Lagi payah, lagi susah, lagi sakan. Lagi teruk, lagi berat, lagi hebat. Tak. Aisyah kata Nabi akan ambil yang paling mudah selama mana tak berdosa. Tapi kalau benda tu salah, berdosa, ab'adan nas. Nabi lah orang yang paling jauh daripada perbuatan dosa. Maknanya tabiat Rasul tu, sifat Nabi tu apa dia? Dia suka amalan yang mudah dan memudahkan umat dia. Pasal itu dia marah satu orang yang membebankan diri dalam soal puasa. Dia tengok satu orang puasa dalam musafir sampai letih, sampai tak larat, sampai nak pengsan. Nabi tanya pasal apa? Dia kata dia puasa Rasulullah. Nabi kata laisal bir, tidaklah dikatakan benda yang baik, bukanlah suatu kebaikan as-saum, berpuasa ketika musafir. Sebab apa? Menyeksa diri. Dalam satu riwayat lain, satu orang nama Abu Israel. Abu Israel, bukan Israel Palestin tu, Israel ni. Nama laki-laki tu Abu Israel. Cerita apa dia ni? Siapa tahu? Abu Israel ni cerita apa? Ha? Apa yang dia buat? Sakan. Hebat dia. Dia bernazar untuk apa? Abu Israel. Siapa bisa dengar Abu Israel? Tentu duk dengar Abu apa ni? Ha? Abu apa? Ha. Abu Israel, dia bernazar untuk berdiri tengah hangat. Dia nak pergi berdiri tengah hangat untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu nazar-nazar yang saya duk tengok sehari dua, bukan sehari dua lama, nak pergi duk berjalan kaki pergi Kuala Lumpur. Ni ETF duk ada kerajaan buat, yang duk kalut nak jalan kaki buat apa? Nazar-nazar yang membebankan, memudaratkan, menyusahkan, menyeksakan adalah nazar yang dilarang agama. Cuba nazar yang baik-baik sikit. Nazar nak jamu orang masjid ke, nazar nak jamu ustaz ke, apa ke, beli kereta pergi kat ustaz ke, bagi duit kat ustaz. Ya nazar hala ke tu? Ini nazar nak, bismillah minum sikit. Ini nazar apa ke hala tah nak cukur rambut, nak berjalan kaki, nak kayuh gerek, nak kabat gunung. Kan? Nazar apa? Nabi kata man nazara an yuti' Allah. Siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka hendaklah dia buat. Siapa yang bernazar untuk maksiat, makna benda-benda yang agama tak suruh. Nazar puasa ke, nazar semayang ke, bagus. Nak boleh apa berjalan kaki pergi Kuala Lumpur? Tak ada kerja, pergi cari kerja. Kan? Buat teruk. Orang boleh kata buat teruk, pergi cari penyakit. Dalam bahasa mudah, tak cerdik. Saya kata lagu tu, hebat, bagus, kita bagi sokongan, bagi support. Tak ada. Ada pula bernazar nak berjalan kaki pergi Mekah. Tak ada kerja pok ni. Kan? Okey, balik pada tajuk kita. So, Abu Israel ni, dia niat nak mendekatkan diri kepada Allah, dia pergi berdiri tengah hangat. Nabi kata, hampa pergi habak kat dia, suruh pergi duduk tempat teduh. Tak ada buat kerja lagu tu. Nabi kata, hampa pergi habak dekat dia, suruh pergi berdiri tempat teduh. Tak payah duduk berdiri tempat hangat lagu tu. Mau kita kata apa? Astagfirullah, inilah Allah, wali Allah, Allahu Akbar. Hebatnya dia, sanggup berpanas, sanggup bertahan kerana Allah. Itu orang jahil. Itu dungu yang tu. Nabi suruh
Ni habaq ada pergi duduk tempat teduh. Tak ada siapa, tak ada agama duk suruh pergi duduk menyeksa diri macam tu. Tak ada. Pasal itu dalam Islam tak ada satu ibadat, tak ada suatu ajaran untuk seksa diri, tak ada. Tak ada. Pasal itu ada sahabat nak puasa sepanjang hari, wisal, tak mau buka. Nabi kata buka. Nabi suruh buka. Nampak? Ini antara sifat agama, sesuatu yang mudah. Jadi kita jangan duk bagi payah. Kadang-kadang bukan agama tu yang bagi payah. Yang payah tu orang yang mengajak agama tu bagi payah. Zikir 5 juta kali. Zikir apa ni? Ham repeat apa ni? Astagfirullah. Saban kadang-kadang besar. Saban besar ni kadang-kadang menyebabkan kepala tu jadi bengap. Apa zikir 5 juta kali ni? Apa? Nak cari apa 5 juta kali? Dan saya sedih pasal apa? Yang saya marah ni bukan buat kita yang dengar ni, kita tahulah kata dia bohong. Kita yang mengaji ni, kita yang ada ilmu ni, bila dengar kita tahulah kata dia bohong. Nu makcik-makcik orang kampung yang dengar lo. Nak buang saka 5 juta kali. Apa ni 5 juta kali? Apa? Ni habaq mai hadis mana Nabi zikir 5 juta kali? Hadis mana Nabi zikir 5 juta kali? Habaq mai. Kita bila baca hadis-hadis Nabi, zikir-zikir Nabi, bila kita dengar, munasabah 33 kali, 100 kali. Saya duk perhati, duk tengok zikir-zikir. Tuan-tuan tengok tak zikir pagi petang? Tengok tak zikir pagi petang? Subhanallah wa bihamdih berapa kali? Subhanallah wa bihamdih berapa kali? Zikir pagi. 100 kali. Yang ni Tok Imam duk baca ni, bagus dia jadi Tok Imam. Mana dia duk baca lah zikir pagi tu? 100 kali. Ada yang 120. Ada. Mak ni 5 juta kali. Apa ni? Astagfirullah tuan-tuan. Kita letih dah dengan masalah Covid ni. Mai lagi lah ni masalah ni. Covid pun kalau dengar, lari keluar. Untuk nak buang saka ni kena 5 juta. Lama mana boleh habis 5 juta tu? 3 tahun setengah. Dia kira dah 3 tahun setengah. Ke 4 tahun. Lebih pada kerajaan PH. Kerajaan PH 22 bulan dah. Saka apa ni? Apa? Tuan-tuan tak payahlah. Baca zikir tu 33 kali, 70 kali, 100 kali, 7 kali, 10 kali, 11 kali. Tapi kita masalah tu 7, 10, takkan 3 kot, takkan 4 kot. Dia duk buat takkan. Ni Nabi baca ni. Lepas tu nak pergi baca ya Allah 1000 kali hari Jumaat. Bukan dah hadis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah hari Jumaat, tapi ke mana? Lagi dia aku nak makan nasi apa ni? Saklah baru 786. Allah nak tunggu hang lapang. Kena kedai janda tu, kenyang. Janda tak zikir ya Allah, dia kata ya abang. Ya abang mari sini. Yang makcik-makcik ni dia bukan tahu apa. Dia yang tahu ni dia semangat nak beramal. Pasal tu kita kesian. Pantang ustaz abang tulis ya Allah 1000 kali, dia pun tulis ya Allah 1000 kali. Balik buatlah ketak pala-pala. Ustaz yang habaq tu pun taubat lahum tak baca. Nak baca waktu bila pukul 8 kuliah duha, pukul 9 kuliah duha, pukul 10 kuliah Jumaat, sekali sebelum Jumaat tazkirah Jumaat, khutbah Jumaat pula, kuliah wanita petang pula, maghrib kuliah, hari lepas kuliah ada kuliah pula. Bila dia nak baca ya Allah 1000 kali? Ajak pandai. Janganlah lebih pada Nabi ajak. Pasal itu bila orang dia kata hampa ni jenis mudah, bukan kami mudah, bukan kami tak suka zikir, tapi Nabi bagi tahu. Soal mutlak saya tak nafikan. Memang kita boleh zikir ikut kemampuan kita, buatlah. 10, 70 juta, 80 juta pun buatlah. Tetapi jangan kita pergi letak satu adat, satu bilangan yang Nabi tak letak. Jangan kita pergi kata satu amount, satu benda yang Nabi tak kata. Nabi tak kata 5 juta. Tapi kalau ada tuan-tuan nak buat 50 juta, buatlah. Dia kata lah kerja pun kena buang. Tak ada apa, duk terperak lah rumah, nak keluar pun tak boleh PKP. Saya ingat nak berzikir sepanjang zikir tak ada siapa larang. Buka peti pun tak ada apa, buka dapur pun tak ada apa. Lah kali berzikir. Berzikirlah. Tak ada siapa nak larang. Tapi jangan kita sandarkan satu benda yang Nabi tak kata. Yang akhirnya orang dengar, tu dia nak berzikir sampai 5 juta kali. Tak ada, Nabi tak kata. Doa pun macam tu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu jawami'ud du'a, kata Aisyah. Nabi suka doa-doa yang jawami'. Nabi pun suka doa pendek-pendek, ringkas-ringkas. Itu saya tak ada masalah. Ni saya dah sebut banyak kali. Siapa ikut kuliah saya 10-15 tahun ni, benda yang sama saya sebut. Saya kata doa-doa ni memang luas. Kita boleh baca apa yang kita nak baca. Tapi jangan pergi tetap doa yang Nabi tak baca.
Ini nak mandi jenazah, angkat tangan baca, angkat kaki baca, nak pusing baca, nak pusing baca. Kan? Sampai kadang-kadang mandi jenazah sejam. Mandi orang hidup pun tak sampai sejam. Masuk besar, keluar kecut mayat. Lama. Dia tinggal tak kata, oi apa baca lama sangat sejuk ni. Apa? Macam basuh ni, baca doa baca doa. Bukan tak boleh berdoa. Doa bagus. Tapi benda yang Nabi tak kata, kita jangan kata. Pusing tawaf Kaabah, pusing lah. Hatta boleh bercakap pun masa tawaf tu. Masa tawaf tu boleh bercakap. Tak ada siapa pun ajak doa. Pusingan pertama, pusingan kedua. Tak ada dalam hadis. Tak ada. Awak nak baca tak boleh-boleh lah baca. Tak ada siapa larang. Tapi janganlah sampai menyusah. Duk tumpu ke doa tu. Kan? Tak ketahuan. Langgar habis semua. Jadi kesian. Kita tengok kesian. Lalas sekali. Mai daripada Perlis Kubang Perun. Bila baca doa, bunyi Turki. Bisa dengar? Jamaah Perlis tanya daripada mana? Saya Kubang Perun. Oh, Kubang Perun. Tapi bila dia berzikir, bunyi Turki. Duk ingat. Innal hamdalillah. Dia innal tidak. Jadi jemaah Turki lah. Apa berzikirlah, doa apa nak doa. Ini duk pusing dia tanya kawan dia, berapa pusing dah? Yang aku duk harapkan hang. Kita pusing lain lah. Pusing lain. Pusing lah situ sampai kesudah. Apa tuan-tuan? Agama pasal tu agama kelihatan katun, agama kelihatan payah, agama kelihatan menyusahkan, sehingga kita lihat agama tak boleh semua orang amal, sebahagian saja boleh. Agama apa yang Tuhan buat untuk sebahagian orang? Agama ni Tuhan turun untuk semua manusia. Hatta badui padang pasir pun bila mai mengaji dengan Nabi, balik boleh buat. Kan? Nampak? So kita kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, agama Islam memiliki banyak kemudahan. Agama Islam disebut mudah dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Bahkan syariat Muhammad ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah syariat yang paling mudah. Allah telah menghilangkan beban di atas umat ini yang terdahulu dipikul oleh umat-umat sebelumnya. Salah satu daripada keistimewaan syariat umat Muhammad ni, agamanya mudah, syariatnya senang untuk diamalkan. Nabi kata antara kelebihan aku apa dia? Satu, Allah Ta'ala menjadikan seluruh muka bumi ni suci dan bersih. Di mana sahaja kamu nak bertayamum, kamu boleh bertayamum. Di mana sahaja kamu nak semayang, masuk waktu, tak mana pun kamu boleh pacak semayang. Kerana Allah jadikan semua tempat asalnya suci dan bersih. Mudah untuk kita. Tak mana masuk waktu, tengok tak ada najis, semayang. Menghadap kiblat, semayang. Tak mana ada debu, semua kita boleh tayamum. Tak gaduh tapih pun. Dia kata debu bertapih. Ni saya nak habaq kat tuan-tuan. Cari tapih tu lagi susah pada cari debu. Faham ke tak? Dia kata debu bertapih. Pi cari debu tu jumpa dah. Yang tak jumpa nak tapih debu. Agama buat debu ni nak bagi mudah, bagi jadi susah pula. Nampak? Okey. Sebagai contoh taubat umat-umat terdahulu adalah dengan mengorbankan jiwa. Ini Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, apabila depa ambil anak lembu, depa nak bertaubat, depa kena bunuh diri. Tapi kita bila nak bertaubat, cukup dengan kita bangkit tengah malam, kita ya Allah aku menyesal, aku berdosa, aku nak berhenti daripada dosa ni, aku tak mau ulang, aku rasa bersalah ya Allah, aku takut pada siksa-Mu, ampun dosa aku. Selesai. Tak payah duk pergi minum racun tikus ke, duk pergi minum apa ke, racun lain-lain ke, tak payah. Tapi Bani Israel dulu Allah kata apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Quran sebut, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu kena bertaubat kepada Allah. Dengan cara apa depa nak bertaubat? Faqtulu anfusakum. Kena bunuh diri-diri hangpa. Tu dia tuan-tuan. Kalaulah kita pun sama macam umat Nabi Musa, buat dosa bunuh, cerah orang paling. Kan? Tojo ni bunuh nu kan. Tapi kita mudah. Dengan menghentikan perbuatan tersebut, bertekad tidak akan mengulanginya disertai dengan penyesalan. Pasal itu tak ada dalam agama kita lagu tek pusam duk pergi pukul diri. Syiah bukan ajaran Islam. Tu nak pukul diri tu tak ada dalam Islam, duk pergi turis diri tak ada. Tak ada dalam Islam. Pasal itu saya dengar cerita-cerita pelik, nak bertaubat kena tibai pula. Kan? Nak kena pukul badan beratus kali. Lepas tu nak buang nu kena mandi ni, cari 7 telaga, kan? 7 masjid, 7 kolah. Pelik hangpa ni. Kan? Nampak? Itu yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kita tengok ada tak hadis-hadis lain yang sokong hadis ni. Antaranya kita sebut satu hadis contoh yang mana Nabi SAW tak benarkan kita melampau dalam agama. An Anas bin Malik. Masih lagi hadis Anas bin Malik. Ini tambahan lah.
Dia kata pasal apa tambah? Dia kata kalau kita takat buku ni tuan-tuan tak payah mai lah kan, baca di rumah. Kita tambah sikit. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idha hablum mamdudun baina as-sariyatain faqala ma hadha habl qalu hadha hablun li-Zainab fa idha fatarat ta'allaqat bih faqala an-nabi hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarqud, muttafaq alaih. Kata Anas, satu hari Nabi masuk ke dalam masjid. Nabi melihat di dalam masjid mana ni? Al-Masjid, Masjid Nabawi. Masjid, Nabi masuk dalam masjid, hablum mamdudun. Azan tu. Sai kita sambung adin. Wallahu taala a'lam. Okey, kita sambung sikit. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam masjid dan mendapati ada satu tali di antara dua tiang. Nabi kata, "Ma hadha habl?" Tali apa ini? Qalu hadha hablun li Zainab. Tali ini tali milik Zainab. Dia mengikat dirinya pada tali ini. Maksudnya dia salat, dia ikatlah supaya untuk dia tak tidur. Sakana ni, kan? Nabi kata putuskan, hulluh. Nabi kata putuskan. Salatlah dalam keadaan kamu mampu, nasyatah. Maksudnya kita ada kekuatan, kita ada kemampuan, kita salat. Fa idza fatara falyarqud. Bila kita fatara, futur, kita letih, kita penat, kita tak larat, kita pergi rehat. Kita jangan paksa gagah diri. Itu tabiat agama. Hadis muttafaq alaih. Nampak? Dalam hadis Aisyah, Nabi SAW sebut, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli." Apabila salah seorang daripada kamu mengantuk, na'as, nu'as, mengantuk. Kalau mengantuk, Arab kata nu'as, saya mengantuk. Nabi kata kalau mengantuk, wa huwa yusalli, falyarqud, hendaklah dia tidur. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga hilang mengantuk. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, jika dia salat dalam keadaan dia mengantuk,
La yadri la'allahu yadhhabu wa yastaghfir wa fayasubbu nafsah. Nabi kata satgi bila dia mengantuk, dia gagah juga sembahyang, dia nak minta doa, dia nak sebut yang lain, dia pergi kata hak lain, dia jadi tak ketahuan. Kan? Kita bila mengantuk ni, bercakap dengan orang mengantuk ni, satgi dia merepek Dia gagah juga nak bercakap, satgi dia merepek. Saya biasa kawan bercakap dia tu lah kali dia lena. Ini. Nabi kata tidur. Tapi tuan-tuan boleh ke kalau kita mengantuk nak lena? Mengantuk nak lena. Ni pun satu bab juga. Kalau kira mengantuk, pakai tak mayang subuh. Abang subuh. Apabila salah seorang daripada kamu mengantuk, hendaklah dia tidur hingga hilang mengantuknya. Hadis muttafaq alaih daripada Aisyah. Tu dia lahan tak pergi semalam. Bila nak hilang mengantuk abang? Sekali aku mangkit aku mayang. Pukul 11 hilang mengantuk. Apakah hadis itu? Macam juga hadis Nabi kata idza hadratit ta'am, apabila dihidangkan makanan, falyabda bil 'asha, maka hendaklah kamu makan dulu, lepas tu baru kamu mayang. Bila yang nak berhenti makan kita ni? Maka kata para ulama, hadis ni pertama dia merujuk kepada salat di tengah malam. Maksudnya kalau kita mengantuk salat tahajud tengah malam tahajud solat malam kita boleh buat lepas sembahyang isyak kita boleh buat dah, tapi tahajud kita kena tidur dulu. Itu kita mangkit, kita mengantuk, kita tidur rehat. Kita tahajud ni kalau kita dapat 2 rakaat pun cukup. Tahajud 2 rakaat, kalau tak dan witir 1 rakaat pun cukup. Tetapi dawam, continuity, berlaku kesinambungan. Ini dia pergi bantai 36 rakaat. Bila pula? PKP tahun depan pula. Nabi tak suka. Nabi kata jangan jadi seperti satu orang lelaki tu. Macam mana? Lelaki tu dia bangkit semayang 1 malam, lepas tu dia tak bangkit dah tiap-tiap malam. Nabi tak suka macam tu. Pasal tu Aisyah kata dalam hadis yang kita selalu baca, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla atau kama qala. Nabi suka amalan yang sedikit walaupun sikit tapi pasal tu tak payah buat banyak-banyak. Kan? Itu yang pentingnya kita buat selalu. Ini main-main masjid bagi 3,000. Lepas tu saya ingat Padang Mahsyar pula kita bagi. Bagi sikit-sikit. Ada orang tanya, dia kata kalau zakat bagi sikit-sikit boleh tak? Pasal apa? Dia kata kalau bagi sekaligus, ada satu tokek tanya saya tak boleh abang tokek mana. Dia kata dia kira tu cukup lah, tapi dia nak bagi dulu. Zakat kita boleh keluarkan sebelum nisab, sebelum haul. Kita boleh keluarkan sebelum tempoh. Umpamanya orang wajib bayar zakat bulan Muharram, tapi dia nak bayar bulan Ramadan pasal nak ambil keberkatan Ramadan, kelebihan bayar bulan Ramadan, dia nak awalkan, boleh. Pasal apa? Fadilat Ramadan tu. Dia kata pasal nak bayar kali sikit ni, kalau tunggu banyak mungkin tak bayar. Kita bila rasa seketul ni lain kan. Itu yang pentingnya. Okey. So dalam hadis Aisyah ni Nabi kata tidur. Maksudnya kalau kita mengantuk kita tidur. Jangan kita paksa diri. Dan saya biasa semayang di Masjid Alwi yang 3 pagi tu kan, yang Syekh Arab tu. Satu orang dia semayang. Kita boleh pilih macam ni. Kita boleh pilih semayang tarawih dengan imam masa lepas isyak, atau kita lena dulu saat ni kita main lain. Tapi kalau tuan-tuan nak mayang lepas isyak pun boleh, lepas tu tuan-tuan nak sambung pukul 3 pagi pun boleh, tak ada masalah. Tapi ikut kadar kemampuan. Ini tepi saya, dia semayang. Saya pun kenal dia. Dia semayang. Baguslah. Lepas tu kita kena pergi pegang dia pasal dia nak jatuh. Itu bukan khusyuk dah, itu memang lena betul. Itu okey. Pergi tidur. Dia nak jatuh. Rabah tertomoh itu satu bab pula. Jangan paksa diri. Setakat mana kita mampu. Last hadis kita nak baca malam ni, sikit saya nak sebut. Pasal kita tahu tuan-tuan ni semangat dalam buat ibadat ni, kita kena ambil contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Amru bin As radhiyallahu an. Ini Amru bin Al-As. Dia kata ukhbiran Nabi anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail. Dia kata orang bagi tahu dekat Nabi, kata aku telah sebut bahawa aku akan berpuasa sepanjang hari dan aku akan semayang sepanjang malam. Sepanjang hidup aku. Itu dia.
Amru bin As. Nabi SAW mai dekat dia, Nabi kata, antal ladzi taqulu dhalik? Adakah hang cakap benda ni? Nak puasa tiap-tiap hari dan nak semayang tiap-tiap sepanjang malam? Maksudnya tak mau berbuka dan tak mau tidur sepanjang hidup hang? Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, betul. Nabi kata, fa innaka la tastati' dhalika. Hang tak akan laratnya. Awal mungkin hang mampu, nanti hang letih, hang tak larat, hang akan jemu, hang akan mai satu perasaan. Pasal agama ni bagi tahu kita, dia tabiat manusia ni, dia tahu kita bukan boleh duk ada semangat sentiasa. Angin ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nabi kata, fa innaka la tastati' fasum wa aftir. Macam nilah, hang buka sehari, puasa sehari. Maksudnya janganlah puasa tiap-tiap hari. Wa nam wa qum. Lena mangkit. Wasum min asy-syahri 3 ayyam. Nabi kata, aku bagi pilihan macam ni. Nabi ajak dia. Tuan-tuan pun boleh ikut. Puasa 3 hari sebulan. Which day? Tak kira mana apa hari pun tak apa. Ni bukan yang 3 hari putih tu. Dalam sebulan, ambil 1 hari. Maksud makan berapa hari? Makan 27. Puasa 3. Okey tak? Lambat nak masuk syurga ustaz weh. Kita lagu tu pasal duk perasa sikit. Kan? Puasa 3 hari. Pasal apa Nabi kata? Sebab satu amalan Tuhan balas 10. Jadi kalau puasa 3 hari, macam puasa 30 hari. Tu dia rahmat tu. Tu Nabi ajak tu. Tapi kalau dengar kat pok-pok yang tak setuju tu, ish. Orang nak puasa tak bagi. Kawan tu nak puasa sebulan, dia larang suruh puasa 3 hari. Jenis geng mudah, jenis geng balok tak mau buat amalan ni. Nampak? Walha Nabi suruh. Nampak? Bukan Nabi tak suka dia puasa, tapi Nabi faham agama tu sifatnya macam mana. Dia kata pula kat Rasulullah, inni utiqu afdal min dhalik. Aku mampu, aku larat takat 3 hari tu, aku mampu, aku larat. Boleh. Afdal. Lagi dah. Takat 3 hari tu okey. Tambah lagi. Fasum yauman wa aftir yaumain. Nabi kata macam ni. Puasa sehari, buka 2. Dia kata larat lagi. Fasum yauman wa aftir yauman. Fadzalika siyamu Daud. Wa huwa a'dalus siyam. Kalau hang larat sangat, jangan main-main tuan-tuan. Puasa ni. Dia kata kalau larat sangat macam ni lah. Ni dia nak buat ni sampai mati. Bukan mati baru nak puasa. Ni puasa sampai mati. Bukan mati esok baru nak mangkit nak puasa. Kan? Dia kata Rasulullah kata kat dia, puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Itulah puasa Daud. Dia kata, saya mampu lagi. Lebih pada tu saya mampu. Nabi kata apa? Nabi kata, cukup setakat tu. Setakat tu saja. Okey? Dia kata, wali an akuna qabiltu 3 ayyam allati qala Rasulullah ahabbu ila min ahli wa mali. Dia kata apa? Dia kata, kalaulah aku terima yang 3 hari sebulan itu, itulah yang terbaik. Pasal dia hujung hadis tu, apa kata Amr? Apa kata Amr bin As? Dia tak larat. Bila dia tak larat, di hujung-hujung usaha dia, dia kata, kalaulah aku ambil pilihan yang 3 hari itu, tentulah. Pasal tu dalam riwayat lain Nabi kata apa? Dia kata, aku tak larat, aku tak mampu. Nabi kata, jangan buat amalan dalam kadar yang banyak. Pasal apa? Nabi kata, takut sat lagi. Tuan-tuan, apa sebab kita tak boleh pulun melampau? Jemu. Sebab itu Nabi kata, Allah tak ada masalah nak bagi pahala. Hampa buat Allah tak ada. Allah tak jemu dan Allah tak letih untuk bagi pahala. Tapi yang nak jemu, yang nak letih kamu. Pasal itu agama ni salah satu tabiat dia apa? Wasatiyah. Wasatiyah ni apa dia? Bukan wasatiyah ni sekali tuan-tuan silap faham tak? Sembahyang 5 waktu. Wasatiyah 3. Dia tu bukan wasatiyah. Itu apa? Wasatiyah ni maksudnya buat seperti mana dibuat oleh Nabi. Dia kata, apa siapa abang? Tengok mayang lohor asar Aisyah. Hang jangan melampau. Macam hang tu melampau.
Pasal apa? Pasal apa kata saya melampau? Hang buat 5 tu melampau. Yang terbaiknya 2 atau 3. Kita jangan melampau. Yang tu bukan melampau, yang tu nama dia mengarut. Faham tak? Nanti tuan-tuan puasa bulan Ramadan, puasa 10 hari. Pasal apa puasa 10 hari? Kalau 30 itu melampau. Mana yang wajib buat? Dalam soal sunat, yang tu pilihan kita. Pasal itu Nabi SAW dalam salat tarawih, baginda tak pergi sepanjang hari, sepanjang malam. Nabi kata, aku tahu kamu nak salat, kamu tunggu, tapi aku tak keluar. Khasyitu an tufrada alaikum. Kerana aku bimbang. Saat lagi bila aku buat tiap-tiap malam, Allah wajibkan. Pasal masa Nabi turun syariat. Tapi kita duk baca hadis tu lagi. Dia kata, pasal apa aku tengok awal-awal malam hari tu semangat mai. Lepas tu aku tengok hang tak mai dah. Aku bimbang diwajibkan. Hempuk dengan mikrofon. Nabi betul lah kalau dia buat wajib. Yang kita kalau mai tiap-tiap malam nak wajib apa? Agama dah sempurna. Dia kata, aku kalau pergi tiap-tiap malam lagi wajib hampa kacau. Sebab tu aku tak mai dah. Tak. Faham okey. So tuan-tuan, dalam hal ini kita baliklah kepada petunjuk Nabi. Dan dalam Islam juga, sesuatu yang halal jangan diharamkan. Apa dia yang halal? Berkahwin. Kahwin tu halal. Lena tu halal. Makan tu halal. Sesiapa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia melampau. Allah kata apa? Qul man harrama. Siapa yang berani mengharamkan allati akhraja li'ibadih, sesuatu yang Allah keluarkan untuk hamba dia. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadih. Pasal itu kita kuat agama lagu mana pun, benda yang halal kita jangan pinduk kata haram. Nabi tengok sikap Nabi. Dia tak suka makan dak. Dia geli geleman dia tengok dak. Dia tak berkenan. Dia dia tak mau makan, tapi benda halal dia tak kata haram. Khalid tanya, ya Rasulullah, tak boleh makan ke? Pasal apa? Kau tak makan? Tak, aku tak makan. Geli, tak suka. Pasal itu agama bukan ikut nafsu kita. Agama bukan ikut nafsu Nabi. Agama ikut perintah wahyu Tuhan. Pasal itu kalau tuan-tuan tak suka, setengah orang dia tak suka. Saya nak sebutlah. Setengah orang dia tak suka suami dia kahwin banyak. Dia ustazah. Dia tak bolehlah buat keluar hukum. Ustazah, apa hukum kahwin banyak? Haram. Bukan Nabi kata boleh. Haram. Pasal apa ustazah? Pasal saya tak suka. Oh, tak boleh macam tu. Halal haram bukan duk di kita. Makan budu boleh? Haram. Pasal apa? Busuk. Saya tak suka. Oh, kalau semua apa yang ustaz tak suka, dan kita pun bukanlah semua benda yang ustaz buat kita kena buat. Pasal agama bukan duk di dia. Satu orang nak hidup zuhud tak apa. Satu orang nak hidup sederhana tak apa. Satu orang nak hidup, dia nak makan sikit tak apa. Tapi dia jangan kata orang yang makan elok tu berdosa. Dia nak makan ikan kering, tak apa, dia makan. Dia nak zuhud. Pasal apa ustaz makan ikan kering? Makan apa, daging kita semua nak mati. Tapi bila dia tengok orang makan daging, dia jangan kata apa? Hampa ni apa ni yang makan daging ni? Tak ingat kemati ke? Ini semua dunia. Tak boleh. Dia tak mau, itu urusan dia. Tapi dia jangan haramkan benda yang halal. Itu poin kita. Orang tak mau kahwin, kita jangan kata apa. Tapi jangan dia ajak supaya jangan kahwin. Pasal apa ustaz tak mau kahwin? Saya tak mau kahwin pasal mungkin saya tak jumpa jodoh lagi ke, atau saya nak buat apa, nak buat ibadat ke apa ke, terpulang. Tapi dia jangan ajak kata siapa yang kahwin ni dia akan terganggu, dia tak akan boleh buat ibadat, dia tak akan boleh mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lebih lajak pada Nabi. Pasal Nabi pun kahwin. Sehingga sebahagian para ulama kata orang yang tak kahwin, sebahagianlah kata orang yang tak kahwin ni dia termasuklah hadis ni, faman ghaiba an sunnati, siapa yang tak suka sunnah. Tapi bukanlah semua tak kahwin tu tak suka. Mungkin tak ada jodoh dan sebagainya. Tapi jangan dia kempen pi buat tak pergi benda tu. Itu satu bab. Okey? Termasuklah dalam bab-bab yang lain. Kan? Benda-benda sunat kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam, satu orang yang nak dekatkan diri kepada Allah, tak ada jalan lain melainkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan lagu agama yang tu, Kristian tu. Yang siapa nak jadi padri tak boleh menikah. Bukan Kristian saja, Tok Sami pun tak boleh menikah. Oi, kalau tuan-tuan,
Kalau nak kira niat ikhlas, kita memang kalah lama dah dengan geng-geng kapiak ni. Tuan-tuan tengok Tok Sami. Saya bagi contoh Tok Sami. Tok Sami cukok rambut. Mereka tak boleh ada rambut. Pasal rambut ni dunia. Mereka kena cukok. Boh pula titik 3. Lepas tu duduk pula tu. Bertimpuh tu lama mana tu. Tafakur tu. Berjam-jam. Lepas tu apa dia lagi? Tak boleh pakai kasut. Baju tak boleh warna-warna. Kena pakai kain oren tu saja. Pi mana pun kain oren tu saja. Mau tuan-tuan. Pasal tu dalam Islam dia tak ada style. Dia tak ada pakaian. Pasal tu dalam Islam dia tak ada. Okey, kita geng sunnah. Pakaian kita, uniform kita macam ni. Serban kita macam ni. Jubah kita macam ni. Kita semua standardized. Agama tak ada. Uniform ni pulih. Betul lah. Itu geng-geng tu adalah pakaian uniform. Agama tak ada. Hang nak ikut kami ya? Hang nak ikut ajaran kami? Pasal tu orang sunnah hampa pakai hampa yang telanjang ya. Orang main pakai, orang ikut ajaran Nabi, ikut sunnah, ikut amalan ahli sunnah, dia boleh pakai apa? Tapi tuan-tuan tengok setengah ajaran. Oh, kain jubah kena hijau, serban kena hijau, geng-geng arkam dulu. Semua satu standard dia. Tak ada dalam Islam. Style tu tak ada. Uniform ni tak ada. Kita bukan pasukan keselamatan. Keluar pergi kangak tu dia geng ni mai, geng ni mai, geng ni mai. Geng apa geng? Pasal tu Nabi tak tinggal satu uniform. Kena pakai. Tak ada. Nah, siapa ikut geng Nabi kena pakai kasut apa semua. Tak ada. Nabi tak buat perangai kelaku ni. Pasal tu semua orang bebas. Pakai kain pelekat boleh. Pakai seluar boleh. Pakai baju boleh. Macam-macam semua ada. Tak ada masalah. Ni, kepiah ni. Pakai pilah. Kepiah boleh. Songkok boleh. Sorban boleh. Tarbus boleh. Apa dia lagi? Jangan penyamun tarbus sudah. Kan? Lepas tu Arab pula macam-macam. Ada yang boh lekak ikal tu. Jenis ikal tu. Depa buh ikal tu pasal apa? Pasal depa nak tambak kaki unta. Tak apalah kita pun balik Mekah kan. Balik Mekah buh dengan ikal tu apa semua mata dia. Kan? Lepas tu mayang tunduk dia jatuh tu. Tak apalah jadilah tu Arab kan. Tak ada. Tapi itu bukan pakaian yang Nabi suruh. So tak ada masalah. Siapa nak pakai. Tapi kita tak ada satu keseragaman. Hang duk ikut kami, pakai lagu kami. Tak. Kita pergi rumah orang pun tak ada. Rumah ikut cara. Pasal tu Islam pergi semua dia ra'i. Tak ada. Hidup macam biasa. Masuk rumah dia dengar lagu Arab. Kan? Cucuh asal Arab pula. Kan? Boh pula. Kan? Weh, dia kata, tengok tambak unta sekok. Depan. Dia kata, hang ni leng. Akulah warak. Masuk pun dulu. Kita masuk-masuk, aku ingat macam duduk di Mekah, Madinah. Tidaklah. Kalau nak jadi geng kami, kena buat macam ni. Tak ada. Kan? Islam luas. Saya nak tanya tuan-tuan satu lah. Agak-agak tuan-tuan, pok ni buat pasal apa? Tok Sami, Padri apa semua ni, apa buat ni di atas niat apa? Niat nak masuk syurga, niat nak dekat dengan Tuhan. Kita pergi tanya. Sembang. Dia pun tak pakai kasut tau. Jalan langkah-langkah, masuklah ni semua. Kita Tok Sami ni pasal apa yang buat macam ni? Dia kata aku nak masuk neraka. Ni nak masuk syurga. Sebab itu agama. Macam sahabat yang kita baca, hadis yang kita baca ni tuan-tuan. Sebab apa? Kerana di atas satu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambah amalan mereka, untuk lebih baik daripada apa yang mereka buat sekarang. Niat tidak dipertikaikan. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud kata, berapa ramai orang yang niat ni. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi kata, berapa ramai kam min muridil khair. Berapa ramai orang yang niat dia kita tak pertikai. Niat dia baik, niat dia kerana Allah, tetapi amalan dan tindak tanduk dia tu tak kena. Yang kita perbetul itu tindak tanduk dia. Nampak? So hadis ni sangat bermanfaat dan sangat bagus kerana ini mengajar kita tentang piawaian, prinsip macam mana nak beragama. Agama bukan duduk pada akal, agama bukan duduk pada cita rasa, agama bukan duduk pada andaian, agama duduk pada qala Allah, qala Rasulullah. Apa yang Tuhan kata, yang Nabi buat, itulah yang terbaik. Tuan-tuan jangan duk lajar. Ada orang dia kata, kita buka puasa ni sebelum azan kita baca doa dulu sikit. Ada. Azan ni kena terus buka. Jangan duk baca-baca apa dah. Bismillah buka. Doa sebelum tu. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita duk sebelah, di semua sumbat ni. Cucuk badak, cucuk cempedak, apa semua duk sumbat. Yang kau ni duk Allah, amin, astagfirullah. Kita pun
Telah tak pi? Biasa tak? Amboi gelojoh cemekak buluk sangat aku ni. Kita dok nampak, kan kita sosok ni bukan bang. Ni tok bila ketuk ni pun 2 biji cok badak lah. 2 biji dah cok badak baru ketuk. Yang kawan tu astagfirullah, astagfirullah, bismillah. Abi Allahumma rabb hazid. Allahumma. Tak habis lagi doa. Dia khilafus sunnah. Walaupun orang nampak kita ni gelojoh, cemekak, kebuluk, lapak sangat. Dia bukan kita lapak. Kita Nabi kata tidaklah seseorang itu senantiasa dalam kebaikan selama mana dia menyegerakan buka puasa. Kita nak turut hak tu. Tapi kalau orang ramai tengok, tu dia qamat warak mana dia ni bagusnya, doa tak habis lagi tu, doa. Lepas tu dengar orang qamat tak makan apa. Astagfirullah, siap pergi sembahyang. Astagfirullah. Yang ni dia panggil walius syaitan. Syaitan. Pasal dia bercanggah dengan sunnah. Bukan, lu tak bagi doa. Bukan kita tak bagi doa. Tapi awak buat satu benda yang sehingga orang nampak awak lebih baik daripada apa yang Nabi suruh. Orang akan nampak, yang tu bagus. Yang makan kalut ni yang tak bagus. Wahai yang makan cepat ni sunnah Nabi. Nampak? Pasal tu bila kita nak nilai, kita nak ukur, kita bukan ukur dengan baik tak baik pada pandangan kita. Baik tak baik pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya saja ambil masa sikit pasal benda ni berkait dengan teras agama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.